KPM. Cikgu Nisa, tadi kita dah belajar sungguh-sungguh tu. Tapi sekarang macam lapar lah cikgu. Bila cikgu pun rasa lapar ditambah dengan cuaca yang sejuk petang-petang ni. Fika, jom kita cari makanan nak. Jom kita cari macam yang simple-simple je. Betul tu. Jom. Cikgu, ada cafeteria di TV KPM lah. Iyalah, jom kita masuk. Jom. Wah, cikgu. Sedapnya. Jom kita duduklah. Selamat datang ke kafeteria. Oh, hai TV. cik. Ya, silakan duduk. Wah, okey. Bau pun sedap, cikgu. Cik berdua boleh tengok menu yang kita sediakan. Okey. Nanti saya akan ambil pesanan dah. Okey, macam tu. Cikgu nak mana satu? Cikgu nak cream puff rasanya. Oh, tak cikgu nak waffle lah rasanya. Saya pun nak samalah sebab yang tadi nampak sedap kan? Ya, dengan kopi O panas. Sama. Saya kopi O panas. Okey, baiklah. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Cikgu, sedapnya kalau dapat makan ni. Dengan kopi O panas, hujan-hujan macam ni. Ya Allah, sedapnya. Kalau kopi O panas dengan makan yang sedap, mesti seronoklah hari ini. Okey, menu dah sampai. Okey. Inilah ini dia. menu istimewa di kafeteria kami. Semerbak bau harum. Okey. Saya nak rasa dululah cikgu, dah tak sabar dah saya ni. Okey, silakan. Sedap tak Fika? Cikgu, Ya Allah. sedapnya cikgu. Tekstur dia sangat sekata. Lepas tu lembut dia. Tak payah nak cakap cikgu, sedap. Nanti cikgu nak cuba jugalah. Kalau setiap hari cikgu ni sabar ajar saya macam ni kan boleh? Oh, insya-Allah boleh Safika. Insya-Allah boleh sangat. Wah, hai adik-adik semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya, Kak Syafika Farahin. Dan hari ini, mata pelajaran kita apa Sekejap, Kak Syafika bau sekejap. Dah tahu dah hari ini mata pelajaran kita Asas Pastry bagi Pendidikan Khas. Dan hari ini kita bawakan dua orang cikgu kita untuk ajarkan mata pelajaran ini, iaitu seperti yang anda lihat sebentar tadi, Cikgu Ida ataupun Cikgu Mimi Halida Ghazali dan juga Cikgu Kamalunisa Kasim daripada SMK Seremban 2 Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu-cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Fika. Warahmatullahi Fika. Cikgu, khabar baik. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kan hari ini kita juga ada jurubahasa isyarat kita dalam studio, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu Bukhari kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah cikgu, bila kita sebut tentang asas pastry ni kan, tentulah kita belajar tentang asasnya. Tetapi kan saya pasti tertanya-tanya dan ramai juga yang tertanya. Sebentar tadi lakonan kita kan, saya nak tanya kepada mungkin Cikgu Ida, apakah yang membuatkan pastry itu sungguh lazat dan enak dan tekstur dia menggeramkan? Okey, baiklah Fika. Ya. Okey, kelembutan sesuatu pastry itu bergantung kepada bahan yang kita gunakan di dalamnya. Okey, semakin banyak bahan yang kita gunakan, semakin sedaplah pastry kita. Ya ke cikgu? Ya. Apakah bahan-bahan tersebut ya cikgu? Okey, baiklah. Sebelum itu, cikgu nak terangkan dahulu menu yang dipesan oleh Fika dan Cikgu Nisa semasa di gerai tadi adalah waffle. Betul. Okey, waffle adalah kumpulan batter iaitu berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Batter Salah ya, satu cikgu. kumpulan batter. Okey, dan tajuk kita pada hari ini adalah batter dan dough. Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan dulu seberingkas apakah itu maksud batter dan apakah itu maksud dough. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Okey, baiklah.
Okey, kita lihat dulu apakah maksud batter. Okey, batter adalah campuran tepung dan cecair seperti santan, susu dan air yang kita adun hingga sebati. Okey, batter ni biasanya dia mempunyai dua sifat, sama ada krim yang cair ataupun krim yang pekat. Okey. Seterusnya cikgu akan terangkan apakah maksud dough pula ya murid-murid. Dan Fika juga. Ya, cikgu. Okey, dough pula ialah campuran tepung dengan bahan lain untuk menghasilkan roti, pastry dan lain-lain. Dan ianya bersifat tebal, kenyal dan boleh lentur. Okey, itulah penerangan yang seberingkas daripada cikgu tentang maksud batter dan dough. Okey, maksudnya ada perbezaan jugalah antara dua ni kan. Satu tu mungkin lebih cair, satu tu mungkin lebih pekat dan boleh dibentuk ya cikgu. Ya Fika, betul. Menarik. Kalau rakan-rakan semua di rumah nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana ya. Kita akan berehat sebentar dahulu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, selamat kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah pada hari ini. Dan kalau murid-murid lihat Kak Syafiqah dah bersedia untuk membuat sedikit kerja, tak adalah kerja tetapi sedikit yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu asas pastry pendidikan khas, jenis-jenis batter dan dough bersama Cikgu Ida. Dan sebentar tadi kita bersama Cikgu Nisa, sekarang ini pula Cikgu Ida. Cikgu dah mungkin terangkan apa beza batter dan dough, tapi kali ini kita nak beri fokus kepada batter terlebih dahulu ya cikgu. Ya Fika, betul tu Fika. Ya. Segmen yang seterusnya ini kita akan fokuskan kepada jenis-jenis batter. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan? Teruskan cikgu. Okey, baiklah. Okey, batter ini adalah campuran tepung bersama dengan cecair seperti susu, air atau santan yang kita adun sehingga sebati. Okey, kadang-kadang kita campurkan juga telur, untuk menambahkan rasanya, dan telur juga berfungsi sebagai bahan penaik kepada batter kita. Okey. Baiklah. Cikgu. Okey, seterusnya, tepung yang mengandungi gluten yang tinggi adalah sesuai untuk membuat batter. Batter ini kita hasilkan adunannya melalui cara memukulnya dengan tangan menggunakan peralatan seperti pemukul telur, senduk kayu, dan kita juga boleh gunakan pengisar. Okey. Baiklah murid-murid. Batter yang dipukul dengan baik akan menghasilkan adunan yang ringan dan gebu. Ada tekniknya ya cikgu. Nak pukul tu kena ada teknik, bukan setakat pukul je cikgu. Ya Fika, semestinya mesti ada teknik yang betul baru menghasilkan batter yang lembut. Kalau macam tu tak sabarlah saya nak belajar dengan cikgu pada hari ini. Okey, boleh Fika. Cikgu jom. Okey, mari. Mari kita lakukan bersama-sama. Okey, seperti yang kita lihat di atas meja ini, kita ada batter. Adunannya terbahagi kepada dua, iaitu batter pekat dan batter cair. Okey. Hari ini Cikgu dan Fika kita akan bersama-sama menunjukkan bagaimana cara menghasilkan adunan batter cair dan batter pekat. Okey, untuk Fika, Cikgu Ida akan berikan tugasan membuat adunan batter cair. Batter cair. Baiklah cikgu. Dan cikgu pula akan menunjukkan cara membuat batter pekat. Okey, ada beza cara nak buat batter cair dan batter pekat ke cikgu? Ya, ada. Semestinya ada. Okey, mari kita lihat apakah bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan adunan batter. Okey, adunan batter kita perlukan pertama sekali tepunglah bahan utamanya. Tepung. Okey, tepung. Kemudian
Ya, cikgu. Seterusnya kita juga perlukan cecair. Hari ini cikgu gunakan air. Okey. Okey, cikgu juga gunakan sebiji telur. Sebiji telur. Okey, untuk menambahkan rasa kepada batter dan sebagai bahan penaik. Dan untuk memberi rasa yang lebih enak, kita masukkan juga sedikit garam. Okey, garam ya, cikgu? Ya. Baiklah. Okey, bagaimana pula dengan ini batter cair? Kalau batter pekat pun sama juga ya, cikgu, bahannya? Bahannya adalah sama, melainkan sukatan cecairnya. Oh, sukatan. Okey. Cikgu, adakah kita nak bermula dah dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Fika. Tapi sebelum tu, cuba kita tengok diri kita, Fika. Betul ni, cikgu. Apa yang kita pakai ni? Sarung tangan. Ya, sarung tangan dan juga apron. Okey, sarung tangan dan apron ini adalah berfungsi untuk sebagai langkah kebersihan dan agar makanan tidak tertumpah pada pakaian kita. Dan juga untuk kita mengelakkan daripada pencemaran silang juga. Okey, langkah-langkah kebersihan perlu kita ikuti. Ya, cikgu. Baiklah, sarung tangan dan apron. Okey, cikgu. Tanpa membuang masa, Ya. mari kita mulakan. Jom, cikgu. Saya tunggu. Okey, Fika, masukkan bahan ke dalam mangkuk adunan ini, okey? Okey. Mula-mula kita masukkan bahan yang kering dahulu. Kita ambil tepung. Tepung. Okey, tepung ni semua cikgu dah sukat. Sama sukatannya. Okey, sukatan tepung adalah sama. Iaitu 100 gram. 100 gram. Ya, 100 gram tepung gandum. Kita boleh masukkan dalam mangkuk adunan. Tuan saja ya, cikgu? Ya. Kemudian seterusnya kita ambil garam. Garam. Ya. Okey. Prosedurnya kita mesti masukkan bahan yang kering dulu ya. Okey, garam ni berapa banyak, cikgu? Garam ni kita guna 1/4 sudu teh sahaja. Okey. Okey. Dan seterusnya kita boleh masukkan telur, tapi sebelum tu kita kacau dulu telur kita, Fika. Oh, kena kacau dulu. Kita kacau ratakan dia dulu. Boleh gunakan garpu atau spatula lah. Oh, saya gunakan garpu, cikgu. Ya, cikgu boleh gunakan spatula. Okey. Wah, cikgu, saya terasa seperti tukang masak di dapur. Ya, kita buat program masak-masak hari ni ya. Ya, cikgu. Okey, bila telur tu dah sekatalah sebati macam tu, kita tuangkan ke dalam mangkuk adunan kita. Baiklah, cikgu, tuangkan. Okey, sebiji telur ini, cikgu. Sebiji telur sahaja. Okey. Dan seterusnya akhir sekali kita masukkan air. Air. Okey, cikgu nak tekankan di sini, air adalah bahan yang berbeza yang kita gunakan, di mana sukatan untuk Fika adalah lebih. Kalau saya punya cair, mungkin lebih banyak airnya. Ya, betul, Fika. Dan cikgu batu pekat, jumlah airnya lebih sedikit. Ya. Okey. Jom, akhir sekali kita tuangkan air. Baiklah. Okey. Tapi kan, cikgu, air ni kita boleh agak-agak je tak? Ataupun kita mesti mengukur jumlah ni kalau nak bezakan batter cair dan batter pekat. Takut nanti bila dah kacau-kacau, nak buat batter pekat jadi batter cair pula. Untuk tujuan pembelajaran memang kita ada sukatan kita lah. Okey, tapi kalau mak-mak kita di rumah kan, Fika, dia sekali buat pun dia dah boleh agak mana satu batter cair, mana satu batter pekat. Dia boleh orang kata adjust sendiri. Okey. Kan kalau dah expert lah. Dia orang kata agak-agak. Ya, agak-agak. Okey. Seterusnya kita kacau kita punya adunan tadilah. Okey. Menggunakan spatula ya, cikgu? Spatula boleh atau kita gunakan whisk lagi sesuai lah. Yang mana satu? Okey. Fika nak guna pun tak ada masalah. Memandangkan cikgu dah guna spatula, saya pun nak guna whisk lah, cikgu. Okey, boleh. Cikgu pun ikut sekali guna whisk. Okey. Kita kacau adunan ini sehingga ia sebati. Okey, cikgu. Saya cuba. Ya. Wah, cikgu belum masak apa-apa lagi dah bau sedap. Okey. Bau daripada tepung, telur. Betul. Okey. Awal-awal tak ada bau, bila dah kacau ni mesti bau dia macam dah boleh agak nak buat kek ke, nak buat apa ke, macam-macam boleh buat ya, cikgu? Ya, betul itu. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba juga menghasilkan adunan batter ini. Okey. Kita nak tunjuk sikit ke kamera ya, cikgu? Ya. Bagi nampak beza saya dan beza cikgu. Sebab saya punya batter cair. Cikgu punya? Batter pekat. Okey, nampak tak? Itu dia ya. Okey.
Murid-murid pun boleh ikuti sama sukatan yang cikgu sebutkan tadi untuk bezakan beta cair dan beta pekat. Okey. Baiklah. Ya, cikgu. Seterusnya, Ya. cikgu nak bagi satu lagi tips Fika untuk menambahkan rasa kepada beta ini. Kita juga boleh menggunakan atau meletak esen vanila. Oh, esen vanila. Untuk apa tu, cikgu? Untuk memberikan perasa lah, flavor yang wangi. Okay, kerana kadang-kadang kita nak elakkan juga bau telur yang hanyir. Jadi kita tambah esen vanila untuk menghilangkan rasa hanyir tersebut. Baiklah, cikgu. Ya. Okey. Seterusnya apa lagi yang kita boleh buat pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu ingin memberi penerangan sedikit. Ya, cikgu. Okey. Beta cair yang kita hasilkan ini adalah dikenali juga dengan beta pancake. Okey. Di mana beta ini biasanya kita boleh sediakan kuih-kuih tradisional banyak menggunakan adunan beta cair. Contohnya kuih cara manis, kuih cara pedas. Okey. Manakala beta pekat pula adunannya lebih pekat, dan sesuai digunakan sebagai penyadu makanan. Contohnya macam kita nak buat goreng pisang, Fika. Goreng pisang guna beta pekat ya? Ya, kita nak sadukan pisang tu dengan beta tadi. Patutlah sedap goreng pisang tu. Ya. Jadi kita nak tahu juga apa kegunaan beta pekat tu sebenarnya. Okey. Yang pertama, kita nak melindungi makanan kita daripada haba yang panas, haba yang kuat tu semasa kita menggoreng. Jadi pisang kita tu taklah hangus, Fika. Betul. Okey, selain itu, kita juga nak mencegah makanan daripada terkeluar. Contohnya kalau kita nak buat cucur bawang, cucur ikan bilis. Betul. Jadi kita gunakan beta untuk menyalut semuanya. Oh, jadi tak adalah terkeluar-keluar bila kita makan tu hidang dah terkeluar macam tu kan, cikgu? Ya, betul, Terus Fika. kemas di dalam. Ya, betul, Fika. Okey. Baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan, murid-murid, saya nak tunjuklah kepada rakan-rakan kita kan. Tekstur beta cair kan macam mana. Dia memang nampak dia punya cair, cikgu. Kalau kita gunakan, tadi cikgu cakap kalau beta pekat untuk sado. Ya. Tapi kalau beta cair tu cikgu cakap macam buat pancake ya? Ya, buat pancake, buat waffle dan buat kuih lapis. Itu contoh-contoh hidangan daripada beta cair lah. Kalau macam pancake kita akan ratakan jadi nipis ya, cikgu? Ya, dia tak perlu tebal? Tak perlu. Beta cair ni dia akan merebak, mudah merebak ke dalam kuali. Oh, baiklah. Sebab dia sangat cair jadi dia senang. Ya, Fika, betul. Cikgu boleh tunjukkan tekstur dia, cikgu. Okey. Mungkin murid-murid kita nak lihat dengan lebih dekat supaya mereka boleh tahu ini konsistensi dia bila buat di tekstur rumah. beta pekat. Dia senang je, Fika, bezanya. Ya. Satu cair dan satu pekat. Ya. Mudah saja. Betul, dalam nama dia dah tersebut di Ya. situ. Ya. Okey, cikgu. Bagi anda yang sedang menonton, mungkin boleh sama-sama cuba ya beta cair dan beta pekat dan membuat goreng pisang ataupun pancake di rumah. Bolehlah buat untuk ibu bapa anda kan? Jom kita berehat terlebih dahulu ya, cikgu. Okey, baik, Dan Fika. kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali ke rancangan Didik TV KPM. Macam mana murid-murid? Dah bersedia ke nak membuat sedikit pastry di dapur? Kak Syafiqah dah bersedia dengan sarung tangan dan juga apron sebagai langkah keselamatan. Kebersihan. Jangan keselamatan, kebersihan ya. Okey, murid-murid, kali ini kita bersama Cikgu Kamalunisa atau lebih mesra disapa Cikgu Nisa. Dan Cikgu Nisa akan terangkan tajuk kita iaitu kaedah menyediakan doh. Ya, Cikgu? Betul tu. Silakan, Cikgu. Okey, hai semua murid-murid. Okey, hari ini Cikgu Nisa akan terangkan tentang doh. Okey, kita lihat kepada maksud doh. Tadi Cikgu Ida dah terangkan tentang doh. Okey, kita lihat sekali lagi secara
sepintas lalu. Baik, dough adalah tepung yang dicampurkan dengan air dan bahan lain seperti lelemak, iaitu macam mentega atau margarin, gula ataupun yeast. Yeast biasanya dalam dough roti. Kemudian biasanya dough ini boleh dipegang, dia agak keras dan kenyal serta boleh diuli. Okey. Dough ini boleh menghasilkan pastry, roti, biskut, mi kuning. Itu semua adalah hasil daripada dough. Baik. Dough dibuat daripada tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, tepung rye, kekacang, badam dan lain-lain bijirin yang sesuai. Baik. Dough ada mempunyai berbagai kaedah memasak. Okey, contohnya yang pertama ialah menggoreng menggunakan minyak yang banyak. Agak-agak Syafiqah tahu tak apa dough yang kita goreng menggunakan minyak yang banyak? Apa dough yang menggunakan minyak yang banyak ya cikgu? Kalau Sedap. saya meneka je lah ya cikgu. Boleh. Kalau donat? Pandainya. Betul. Wow, okey. 3 bintang untuk Syafiqah. 3 bintang. Terima kasih cikgu. Okey, kemudian menggoreng menggunakan minyak yang sedikit, menggoreng tanpa minyak, membakar dan juga mengukus. Kalau membakar ni rasa-rasanya apa dough yang selalu kita makan ya Syafiqah? Oh, yang kita kalau malam-malam lapar tu kita selalu order ya cikgu? Ya, apa dia tu? Pizza cikgu? Wah, pandainya Syafiqah. 4 bintang untuk 4 Syafiqah. bintang. Harapnya lepas ni dapat 5. Bintang banyak-banyak. Okey cikgu. Okey, kita sambung lagi. Okey, jadi untuk asas pastry kali ini kita akan belajar 4 jenis dough sahaja, iaitu pastry choux. Dalam pastry choux ini kita buat 2 jenis dough sahaja, iaitu cream puff dan eclair. Okey. Kemudian yang kedua ialah baba dough ataupun savarin dough, sugar dough dan yang keempat ialah short crust ataupun pastry rapuh. Okey, kita tengok secara ringkas lah ya. Okey. Okey, baba dough ataupun savarin dough. Sejenis pastry Itali yang menggunakan yeast, krim pastry dan sirap rum. Sirap rum ni maknanya sejenis minuman yang beralkohol. Okey, juga dikenali sebagai dough savarin, iaitu campuran mentega dan alkohol ya. Di situ ada cikgu tuliskan alkohol. Okay. Perbezaan di antara dough baba dengan dough savarin. Okey, kita tengok gambar dia. Okey, hanya terletak pada bentuknya sahaja. Maknanya doughnya sama, adunan dia, bahan pun sama. Tetapi disebabkan bentuk tu kita ubah nama dia. Oh, hasilnya ya? Hasilnya tu berubah bentuk, kita letak nama yang lain. Okey. Kita tengok yang berbentuk seperti penutup penyumbat botol tu. Penutup penyumbat botol beralkohol dipanggil baba. Dan jika berbentuk bulat seperti donat, kita panggil savarin. Wow. Itulah dia. Okey cikgu, rupanya banyak ya dough. Ini dough yang sugar dough, maknanya kita selalu panggil dough manis. Dough manis. Dough manis sebab dough ini dibuat daripada tepung, mentega, telur dan juga gula. Dia biasanya untuk buat pastry manis, kulit-kulit pie yang manis, pie apple, tart buah-buahan. Itu dia sugar dough. Okey. Satu lagi yang akhir ialah pastry rapuh ataupun short crust. Ini cuba Syafiqah tengok ya. Murid-murid lain juga tengok ya. Dough yang diperbuat daripada tepung, mentega dan telur. Apa yang tak ada? Perasan tak? Rasa macam gula je tak ada. Sebab yang ini pastry rapuh, yang tadi pastry untuk yang manis. Jadi yang ini tidak diletak gula. Itulah bezanya. Gula sahaja yang membezakannya. Tapi kan hasilnya masih manis tak cikgu? Dia manis juga sebab dia ada telur dan ada tepung. Dia ada lemak-lemak telur kan. Mesti sedap. Oh, sedapnya. Ini biasanya buat pie ayam. Kan dia ada pedas-pedas sikit. Betul. Itu jadi dia sedap. Betul. Baik. Kan yang kita akan tumpukan pada hari ini ialah pastry choux. Pastry choux ini dibuat daripada campuran mentega, air, tepung dan telur. Sama juga kan? Basic dia, asas pastry adalah sama. Yang ini berasal daripada bahasa Perancis, iaitu
pasteurized yang bermaksud pasta kubis. Kenapa disebut pasta kubis ya? Kenapa tu, cikgu? Nanti kita tengok rupa sebenar pastry ni. Okey, Kenapa? cikgu. Apa kaitan dia dengan kubis kan? Okey, dia kata bentuknya menyerupai kubis. Okey, adunan ini merupakan asas pembuatan kuih lain seperti cream puff, eclair dan churros. Tapi beza cream puff, eclair dia dibakar. Churros digoreng dalam minyak yang banyak. Itu bezanya. Okey. Okey. Dough pastry ini berbeza dengan pastry yang lain. Maknanya dough ini berbeza dengan dough roti kerana dough ini dimasak terlebih dahulu di dalam api, di atas api. Okey? Dough ini tidak menggunakan bahan penaik seperti serbuk penaik ataupun ragi. Boleh menggunakan pelbagai jenis inti seperti coklat, custard, krim dan sebagainya. Okey, hasil pastry ini mestilah lembut dan ringan, sangat ringan, berongga. Dalamnya mesti berongga dengan ruang udara yang berlapis di dalamnya. Nanti kita tengok ya Syafiqah. Menarik, cikgu. Okey. Okey, ini kita tengok cara-cara untuk membuat cream puff. Okey, bahan yang diperlukan ialah 125 gram tepung gandum, 100 gram mentega, 250 ml air masak biasa, air sejuk biasa, menggunakan 2 biji telur. Jika telur ada grade ya. Kalau telur grade A kita boleh guna 2 biji. Kalau telur grade B dia agak kecil, kita boleh gunakan 3 biji. Okey. Okey, kemudian 1 sudu teh gula, 1 sudu teh esen vanila. Okey, ini kita lihat cara-cara untuk membuat cream puff. Okey, panaskan 3 bahan dahulu iaitu air, gula dan mentega dalam periuk sehingga mendidih. Dia berbuih-buih mendidih, mentega tu cair, maknanya cukup panas. Okey, ini tak kira api kecil ataupun api besar dia boleh. Okey? Kemudian alihkan daripada api. Alihkan maknanya kita angkat daripada api, kemudian kita masukkan tepung semua dan kacau dengan pantas. Terus masuk tepung ni? Ya, semua masuk. Dia tak boleh masuk sikit. Masuk semua dan terus kacau dengan pantas hingga sebati. Kemudian masak semula atas api dengan api yang perlahan. Okey, api yang perlahan tu kita kacau-kacau sehingga di dasar periuk itu ada nampak berkerak-kerak sedikit. Bila kita nampak dia berkerak-kerak sedikit, itu tandanya sudah cukup masaknya. Itu tips dia untuk mendapatkan hasil yang gebu, lembut dan sedap. Wah, tips yang sangat bagus tu, cikgu. Ya. Okey, kemudian bila dah masak tadi, kita masukkan dalam bekas mangkuk adunan yang lain dan kita sejukkan. Okey, kita sejukkan. Kemudian kita masukkan esen vanila. Dan masukkan telur satu persatu, kacau hingga sebati sehingga kelihatan licin dan berkilat. Kemudian kita masukkan adunan di dalam piping bag piping. Inilah yang cikgu nak suruh buat. Cikgu. Tugasan untuk Syafiqah. Betul, dan gambar sebentar tadi saya dah nampak ada di depan kita ya, cikgu? Ya, mari kita tengok ni Syafiqah. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan. Okey, yang ini ialah adunan dough pastry shoot tu. Okey, kemudian yang ini ialah inti dia. Krim dia. Cikgu dah buat siap-siap. Okey. Jadi mulanya kita ambil gunting. Okey, Syafiqah boleh ambil gunting. Cikgu nak tunjuk cara untuk pipe. Okey. Kita akan gunting hujung ni. Sebab kita nak buat saiz besar sedikit. Kita tengok dalam 1 cm. 1 cm, 1 cm ataupun kita tengok jari kita lebih senang Syafiqah. Macam tu kita buat nampak senang. Lebar dia 1 jari, ibu jari. Okey. Boleh agak-agak 1 Syafiqah? cm lah tu. Okey. Jadi kalau kita gunting ni, kalau nak besar sedikit, gunting lebih dalam. Boleh. Kalau nak kecil sedikit, gunting keluar hujung sikit. Okey. Boleh Syafiqah. Ikut kita nak besar mana cream puff itu. Okey, cikgu, jom. Okey, sepatutnya kita alas dengan kertas minyak, tetapi ini cikgu punya dulang pembakar ni dia tak melekat, jadi kita boleh teruskan ya. Okey, cikgu. Okey, kita terus macam ni Syafiqah tengok ya. Biasanya cikgu untuk mendapatkan saiz yang sama, cikgu kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita terus angkat. Wah. Jadi kita dapat saiz yang lebih kurang sama.
Oh, okey. tapi kan cikgu ada terhenti sedikit masa 1, 2, 3, 4, 5 tu cikgu berhenti Ya, tak berhenti. Cuma kita Kira tak je? tekan. Kira je. Oh. Cuba Syafiqah tengok lagi sekali. Cikgu buat kena jarak sebab dia akan mengembang 2 kali ganda. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau terhenti, Syafiqah tengok yang ini kalau terhenti dia ada bertingkat-tingkat. Oh. Okey, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, angkat macam tu terus. Okey, cuba Syafiqah buat. Okey, saya cuba Okey. Okey, baiklah. Okey, murid-murid tengok ya. Kak Syafiqah cuba. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pandainya. Cikgu, jadi ke cikgu? Boleh, Berselain Syafiqah. macam ni? Boleh. Syafiqah tegak je macam ni. Oh, Tegak tegak lagi. 90 darjah. Jangan bengkok. Oh, tak boleh bengkok. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik ke atas. Cikgu memang handal. Saya punya dah sengit dah, cikgu. Tak apa. Kita belajar, Syafiqah. Saya cuba cikgu. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik atas. Allah, cikgu. Tak apa, Syafiqah. Syafiqah Memerlukan- sangat berusaha. 1, 2, 3, 4, 5. Macam 1, 2, Okey. 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kena buat latihan beberapa latihan. 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni Syafiqah. Syafiqah tinggi. Cuba Syafiqah tengok cikgu buat. Dia terus kat sini. Oh, melekat sikit je. 1, 2, 3, 4, 5. Terus cabut. Okey. InsyaAllah berjaya. Okey, cikgu saya dah tahu. Betul 1, tu. 2, 3, 4, 5. Tarik atas. Wah, cikgu pandainya. dapat akhirnya. 5 bintang untuk Syafiqah. Terima kasih cikgu. Wah. Maksudnya kat sini kan cikgu, teknik itu Ya, sangat penting kan? Ya, kita mesti tahu teknik. Itu berjayanya sesuatu, kerja kita kena tahu teknik yang sebenar. Ya cikgu. Dan Okey. ini nama dia apa tadi? Pasta show? Ya, pastry show. Pastry show. Okey. 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 Baiklah, Kemudian cikgu. kan Syafiqah, bila dah macam ni, kita ambil air. Okey. Kita boleh gunakan tangan renjis, tapi cikgu suka guna spray sebab dia lebih rata. Betul. Okey, jadi kita spray macam ni. Spray ni. Okey. Okey. Kemudian kan nampak dia ni tertonjol-tonjol ni kan? Betul. Jadi kita akan tekan sikit macam ni. Oh, tekan. Jadi dia cantik. Macam tu. Jadi dia tak adalah timbul tanduk dia tu kan? Okey. Okey. Baiklah, Kemudian cikgu. satu lagi Syafiqah. Syafiqah nampak tak ada satu pastry yang kat ujung sana tu? Yang mana cikgu? Yang saya yang nampak panjang yang tu. paling... Ya, itu yang dia. cikgu. Ini pastry apa? Pastry. Cuba teka. Kejap ya cikgu. Tadi saya eclair ke? Ya, Betul? eclair. Betul tu. Ah. Sebenarnya adunan dia sama je. Sama je. Sama je. Bentuk je berbeza. Jadi, kita buat panjang pula. Sama. Jadi, kita letak macam ni, kita tarik panjang. Okey, tarik sahaja. Macam ni. Tarik lepas macam tu. Macam ni je cara dia. Sangat mudah. Wah, seronoknya macam tu cikgu. Seronok kita main picit-picit ni kan. Betul. Boleh buat apa saja bentuk yang kita nak. Ya, betul tu. Okey. Tapi kan cikgu, adakah bila sudah dibakar ataupun dipanaskan, dia akan jadi bentuk lain ataupun saiznya berbeza? Oh, berbeza. Dia Berbeza. akan mengembang sebab kita letak apa? Telur. Telur tu yang akan menyebabkan dia mengembang. Walaupun tak ada bahan penaik, telur boleh mengembangkan dia. Ya, betul. Sebab Okey. telur adalah ejen pengembang. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan yang dah siap. Okey. Mari kita cuba isi inti dia pula. Okey. Dekat Syafiqah ada inti dia kan? Ada yang ini cikgu. Okey, bagus. Okey. Kita tengok Syafiqah ambil satu pastry show, Okey. cream puff. Okey, tadi kan kata bentuk seperti Betul, kubis. ya, cuba kamu lihat Syafiqah. Betul lah cikgu. Nampak macam bunga kubis. Betul. Macam bunga kubis. Okey. Kemudian kita nak tengok dalam dia, kita gunting. Syafiqah boleh gunting, kita tengok. Dalamnya mesti berongga. Mesti berongga kan? Ya, berongga. Cuba tengok dalamnya berongga kosong untuk diletakkan inti. Baiklah. Cikgu, bila kita menggunakan pisau dan juga gunting ni, saja nak Syafiqah ingatkan murid-murid semua, hati-hati ya. Ya, betul tu. Okey. Tengok Wah, betul-betul kosong berongga lah cikgu. Itu tempat untuk letak inti dia. Sebab itu cream puff mesti berongga. Okey, jadi
Syafiqah boleh letakkan inti. Okey. Yang ini pun sama. Okey, Ya. Syafiqah boleh tengok ini iklan. Okey. Okey, iklan ni kita boleh tengok pun kosong juga. Kosong juga. Cara letak inti iklan ni, Ya. Kita boleh gunting daripada bawah ataupun tepi pun boleh. Tepi pun Sebenarnya boleh? bawah boleh. Okey. Kalau bawah ni kita paipkan inti. Untuk paipkan inti ni, kita gunting inti ni. Cikgu tadi cikgu sebutkan bila berongga ni dia menggunakan minyak yang banyak ya cikgu. Ini kita bakar. Kita bakar. Ya. Cikgu, kita bakar, Ya. suhunya mesti tinggi. Oh, suhu Okey, tinggi. suhunya 190 darjah hingga 200 darjah Celsius selama 30 minit. Oh. Tapi ada tips juga ya untuk Apa dia? dapatkan rongga yang cantik dan rangup garing macam ni. Bagaimana tu cikgu? 15 minit pertama kita gunakan suhu yang tinggi 200 darjah Celsius. Kemudian selepas 15 minit kita turunkan suhu menjadi 160 darjah. Wah, itulah Itu tips sangat penting. tips yang sangat penting. Betul cikgu. Okey. Ikhlas punya inti pula cikgu. Bagaimana kita nak letak ni cikgu? Kita letak di dalam dia, boleh pipekan. Kita pipekan masuk dalam dia ataupun sebenarnya cikgu ada gunakan corong ni. Pipe yang ada corong ni memang khusus untuk inti iklan. Tengok. Tengok cikgu buat. Corongnya. Ya, macam ni. Okey. Jadi kita boleh pipekan inti dia terus kat dalam ni sebab kita tahu dalam dia kosong kan. Betul. Jadi kita cocok aja. Alamak. Oh, tak perlu gunting. Yang ni tak perlu gunting. Tadi cikgu suruh gunting sebab nak tengok berongga kan. Betul. Jadi kita pipekan sampai penuh. Wah, Sampai penuh. mudahnya kerja. Kanan dan kiri Okey. boleh kita letakkan macam ni. Patutlah kadang-kadang tu cikgu kan bila saya pergi ke kedai yang menjual pastry ada lubang di hujungnya. Ya, inilah dia gunanya. Okey. Kemudian bila dah macam ni sebenarnya kita kena celupkan dalam coklat. Coklat cair. Ya. Kemudian kita taburkan sama ada badam. Ini badam yang telah dibakar. Okey. Ataupun coklat rice. Oh, seperti yang ini ya cikgu. Ya, betul tu. Itulah contoh dia. Okey. Jadi bila taburkan coklat ni kan cikgu, dia menggunakan coklat yang dah dipanaskan juga. Ya, betul tu dia. Coklat milk coklat susu tu kita buat double boil. Kita letak 1 camca besar margarin supaya dia berkilat. Oh, berkilat. Berkilat. Wah, patutlah jadi nampak cantik. berkilat. Okey cikgu, jom. Macam mana dia pula dengan cream puff kita ni? Cream puff ni Ya. kita letak inti. Inti dia. Ini cikgu potong pun tak apa macam ni. Kita letak inti atas dia. Okey. Kak Syafiqah pun akan potong. Alright. Okey. Kalau kita tak menggunakan alat tadi ya cikgu yang untuk iklan tu, macam mana kita nak sukat berapa banyak nak tuang ni? Kak Syafiqah rasa dah bila kita rasa dia penuh, kita akan rasa dia berat. Oh. Sebab dia kosong kan. Ya. Syafiqah angkat dia ringan kan. Bila ada inti dia berat kan. Oh, dia berat sedikit. Kita rasa berat sikit. Okey. Baiklah cikgu. Ini kita boleh buat macam-macam. Kita potong terus boleh, buat macam ni boleh. Ataupun sebenarnya yang cikgu pun ada buat, kita tebuk lubang dia dekat bawah. Kita tebuk lubang dekat bawah sini, kita letak inti kat bawah. Oh, boleh juga. Boleh, macam-macam boleh. Wah, banyak letak inti. teknik dia. Jadi tak nampak comot. Okey. Betul lah tu kalau potong sekeliling memang nampak dipotong nampak macam comot tu. kan. Macam ni kan, macam ni kemas je. Kemudian atasnya kita bolehlah letakkan coklat cair tu. Coklat cair. Yang kita dah cairkan ni tadi. Boleh drizzle ke atas dia kan. Okey. Kalau macam tu, cara nak menggunakan coklat tersebut boleh tak cikgu tunjukkan juga? Boleh. Okey. Ini kita ada, Syafiqah ada kan? Okey, kita gunting hujung dia besar sikit. Okey. Sebab senang dia nak keluar coklat tu. Okey, mana Syafiqah punya? Okey. Yang ini? Boleh. Okey. Jadi kita letak dekat sini. Cikgu letak dekat sinilah. Okey. Kita pegang ni sebenarnya kita pegang macam ni. Macam tegak ni. Biasanya kita pegang tegak 90 darjah. Oh, kena tegak ya? Okey, kita tekan je picit macam tu. Nampak? Ni kena tangan tu tak terlalu goyang ya cikgu? Betul tu. Kalau supaya goyang hasilnya tak jadi cantik. sangat. Macam tu kan? Okey, saya ikut. Daripada tepi Syafiqah. Daripada tepi sekali? Ya. Okey. Wah, okey. Boleh pegang, Syafiqah boleh pegang. ya? Ya, boleh pegang. Bergerak pula saya punya pastry ni. Okey. Macam tu cikgu. Pandainya. Tak
tak secantik cikgu punya tapi asalkan makan masuk perut. Ya, tapi bila kita sentiasa buat latihan kan, Betul. insya-Allah jadi cantik. Okey. Kemudian last kita boleh letakkan air sekali untuk tambahkan cantik dia. Kita boleh taburkan snow powder. Snow powder. Dia tak manis. Dia campuran tepung jagung dan sedikit gula icing. Okey. Jadi dia tak berapa manis. Kita boleh ayak-ayak macam tu je. Jadi kan nampak cantik kan, Syafiqah? Betul. Kita bezakan yang tadi tak ada apa-apa, kita boleh letak macam ni. Sedapnya. Wah, nampaklah kita makan pastry di negara yang ada salju. Oh, betul tu Syafiqah. Wah, cikgu ada beza, sangat beza kan? Murid-murid boleh lihat Yang ni belum buat. perbezaan dia yang belum buat dan juga yang dah. Bolehlah pula. Allah Ikhlas ke cikgu? Ya, Syafiqah punya iklan mana dia? Ya ini tapi belum diisi lagi. Cuba Syafiqah isi. Okey, saya cuba ya cikgu. Boleh. Tak apa, dia boleh belah pun tak apa. Okey, menggunakan krim ni ada teknik tak dari kiri ke kanan ke Tak ada, atau ni ikut tuang saja. je? Tuang saja. Okey, tuang saja ya cikgu. Cikgu cakap tuang, saya tuang saja. Picit kan? Okey, bagus. Okey. Dan cikgu Nisa ada sebutkan tadi rasa berat dia. Ya, rasa kan? Rasa? Berbeza. Kita angkat ni sangat ringan. Ya, ringan betul. Memang sangat ringan. Betul. Kan? Kosong sebab dia kosong. Okey. Baiklah cikgu, memandangkan kita telah membuat beberapa aktiviti dan saya juga mengikuti cikgu, boleh tak cikgu menilai bagaimana prestasi saya pada kali ini membuat pastry dan dough ni? Ya, sebenarnya Syafiqah ni sangat berbakat. Wah. Dan cikgu tengok sangat berminat dengan pastry. Sangat, cikgu. Ya, dan cikgu pujilah sebab Syafiqah ni memberikan kerjasama yang sangat baik. Jadi daripada 10 bintang, cikgu bagi 9.9 bintang untuk Syafiqah. Lagi 0.1 je. Terima kasih cikgu. Baiklah, seronok kan membuat pastry ni. Ini adalah asas pastry dan kita fokus kepada dough. Jadi untuk lebih aktiviti kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cak, anda sedang kembali di Didik TV KPM dan hari ini mata pelajaran kita asas pastry pendidikan khas. Tajuk kita pula ialah dan dough, maaf. Dan cikgu, kita kali ini kita bersama Cikgu Mimi Halida dan juga Cikgu Kamalun Nisa. Cikgu, bila kita sebut tentang batter dan dough kan, mungkin kita rasa macam sedapnya kalau makan. Tapi kita tak tahu sangat. Kadang-kadang ni batter ke, ni guna dough, mana satu? Macam mana kita nak tahu perbezaan dia, cikgu? Okey, baiklah murid-murid Syafiqah. Okey, cikgu akan tunjukkan perbezaan antara batter dan dough. Ini secara asasnya. Okey, batter dan dough menggunakan bahan asas yang sama iaitu air, tepung, mentega, telur dan juga gula serta garam. Okey, tapi kandungan sukatan cecair itu berbeza dan juga kaedahnya berbeza. Okey, kita lihat yang pertama. Batter cair dan batter pekat ni kandungan cecair berbeza. Okey, sekarang kita lihat perbezaan dengan dough. Okey, yang ini kita gunakan dough pastry. Dough pastry ini dia lebih likat. Okey, kita lihat dia lebih likat. Okey, cikgu pipe kan, tengok. Dia punya jatuh dia sangat pekat kan, perlahan. Nampak ini dough. Dia berbeza dengan batter. Okey, nampak kan murid-murid semua? Okey, bila cikgu terbalikkan pun dia tak mudah jatuh. Dia tak mudah jatuh. Okey. Kemudian berbeza dengan batter cair dan batter pekat. Dia punya kepekatan dia cair. Okey. Jadi murid-murid nampak kan beza dia? Ya. Kemudian satu lagi bezanya ialah dough ini kita masak di atas api terlebih dahulu. Berbeza dengan
better pekat dan better cair. Baiklah. Okey, itulah perbezaan yang paling ketara. Dari segi kepekatan dia, Ya, cikgu. betul. Dan Walaupun- kaedah memasak. Kaedah memasak. Kaedah mengadun doh itu. Okey, baiklah cikgu. Dan sekarang ini pula kan, saya nak bertanya Cikgu Ida. Kita dah buat macam-macam kan cikgu? Ya, Kita dah Fika. buat beta dan dough untuk lebih mengenali dua jenis bahan ini. Tapi sekarang ni mungkin kita ada sedikit latihan tak cikgu? Semestinya Fika, kita dah banyak belajar hari ini kan? Ya. Jadi, murid-murid di rumah juga, cikgu ingin memberikan beberapa soalan dan di akhir nanti cikgu nak minta anak-anak murid-murid berikan jawapannya. Okey, dan siapa yang dapat jawapan yang betul untuk Fika hari ini, kita Ya. akan bagi ganjaran untuk Fika. Okey, baiklah cikgu. Saya nak ganjaran tu. Boleh. Tapi kena jawab dengan betul dulu. Saya cuba, cikgu. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan dengan kuis beta dan doh kita. Okey, baiklah. Soalan pertama yang cikgu ingin tanyakan kepada murid-murid di rumah dan juga Fika. Okey, berikan dua hasil masakan bagi adunan beta cair dan beta pekat. Okey. Kita dah belajar tadi kan Fika? Betul. Ada dua jenis beta. Ya. Beta cair dan beta pekat. Boleh Fika berikan contoh? Apakah contoh masakan daripada beta cair? Okey, kalau beta cair yang Kak Syafiqah ingat adalah waffle, cikgu. Ya, Betul ke? betul. Tepat Aha. sekali Fika. Okey. Tapi cikgu nak dua. Oh, cikgu nak dua. ya. Alamak, Kak Syafiqah ingat waffle je tadi. Okey. Lagi satu kan cikgu? Mungkin apa itu yang kita makan? Pancake. Betul ke? Ya, betul juga Fika. Pancake juga adalah salah satu contoh hidangan wafer Beta cair. Beta cair. Ya, betul. Okey. Seterusnya bagaimana pula dengan beta pekat Fika? Okey, beta pekat ni kalau nak ingat, kita ingat dia senang nak sadur Ya, betul, supaya Fika. isi dalam ni tak terkeluar. Pandai Fika. Contoh, goreng pisang Ya. dan juga apa tu orang kata cokodok. Tepat Cucu. sekali. Tepat sekali Fika, jawapan Fika. Okey. Murid-murid di rumah boleh lihat juga jawapan yang cikgu sediakan. Selain jawapan yang Fika berikan, antara contoh hasil masakan beta cair adalah kuih tradisional kita seperti kuih kosui, kuih lapis dan kuih pinjaram. Manakala hasil masakan adunan beta pekat pula, skon titis, pisang goreng dan juga kuih kasturi. Wah, banyak lagi. Ya. Okey, kita teruskan kepada soalan kedua. Boleh Fika? Okey, cikgu jom. Okey, baiklah. Okey, untuk soalan kedua, berikan cikgu dua kegunaan beta pekat. Murid-murid di rumah pun boleh fikirkan dan ingat semula apa yang telah kita pelajari tadi. Okey, baiklah murid-murid. Mungkin boleh bantu Syafiqah kat sini. Apa dia? Cikgu, dia orang memberitahu saya Fika. salah satunya untuk menyadur makanan supaya dia lebih rangup. Ya, Fika. Atau dia untuk mengelakkan daripada isi-isi seperti bawang ataupun ikan bilis cucur, contohnya daripada terkeluar semasa makan atau memasak. Betul ke cikgu? Betul Fika, tepat sekali jawapan Fika tu. Ya. Okey. Okey. Murid-murid di rumah boleh juga melihat ini adalah jawapan kepada soalan cikgu tadi. Okey, pertama kegunaan beta pekat untuk melindungi makanan daripada haba yang kuat semasa menggoreng dan seterusnya kita juga gunakan beta pekat ini untuk mencegah makanan daripada terkeluar. Okey? Baiklah. Okey, cikgu ada lagi soalan ke cikgu? Semestinya tapi akan disambung oleh Cikgu Nisa. Baiklah. Okey. Cikgu, sebenarnya kan untuk dua soalan saya sebentar tadi, mungkin cikgu boleh memberi sedikit ganjaran sebab cikgu ada sebut tadi kalau dapat betul boleh bagi ganjaran. Boleh Fika, tapi kita tunggu sehingga soalan keempat boleh? Okeylah cikgu, baiklah. Okey, Cikgu Nisa, apakah soalan yang Cikgu Nisa nak tanya saya? Okey, baik Syafiqah dan murid-murid yang lain juga. Okey, kita tengok dekat slide. Okey, soalannya ialah apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk pastry di bawah? Okey, tengok gambar pastry tersebut dan pilih jawapan yang disediakan. Cuba Syafiqah pilih.
Okey cikgu, kalau saya lihat di situ kan, ada mentega, ada air, ada garam dan tepung serbaguna. Cikgu, saya rasakan itu adalah macam pastry yang bentuk kubis tu. Ya, kan cikgu? Pandainya. Tapi namanya saya tak ingat cikgu. Tapi kalau saya cuba meneka, mungkin C cikgu. 1 mentega, 2 air dan juga garam. Tepung serbaguna tak ada? Ya, pandai. Betul jawapan Syafiqah. Betul. Kita tak gunakan tepung serbaguna. Kita menggunakan tepung gandum, tepung roti untuk membuat krim puff. Krim puff. Ya, itulah krim puff. Ya, jangan saya ke kedai pula cakap kuih kubis pula kan? Salah. Krim puff namanya. Okey cikgu, ada tak soalan lagi? Okey, soalan yang terakhir. Okey, ini jawapan yang disediakan yang disediakan murid-murid di rumah boleh lihat ya, mentega, air dan garam. Baik, kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Soalan yang keempat. Okey. Okey, Syafiqah dengar ya. Murid-murid lain pun dengar juga. Apakah kesannya jika kita terlalu lama menguli dough? Kita uli terlalu lama. Okey. Ada 4 pilihan jawapan. Dough menjadi lembut, dough menjadi keras, dough menjadi licin, dan yang akhir dough menjadi cair. Cuba pilih jawapan dia. Saya rasa kalau uli punya uli, dia akan lama-lama jadi keras cikgu. Jadi jawapannya D cikgu, betul ke? Jawapannya D? Alamak. Jawapan Syafiqah betul. Huruf dough salah. menjadi keras. Tetapi abjad tu yang salah. Betul, cikgu. Tapi jawapan tu betul. Tahniah Syafiqah. Terima kasih cikgu. Dough Itu menjadi pentingnya. keras. Okey, kita sambung lagi. Okey, jom cikgu. Baiklah cikgu, sebentar tadi kan cikgu cakap kena baca soalan dengan betul-betul. Ya, Jadi, betul tu. jangan silap ya. Kalau jawapan dah betul tapi huruf salah, bahaya tu. Kalau periksa, tolak markah. Tak betul. kira ya. Ya, cikgu boleh tak menilai keseluruhan prestasi saya pada hari ini ya cikgu, sepanjang kita membuat aktiviti. Okey, baiklah. Daripada permulaan sehingga ke akhir segmen menjawab kuis ini, cikgu lihat Fika sangat bermotivasi, menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari sesuatu benda yang baru. Begitu juga murid-murid di rumah, anda juga mestilah mempunyai semangat dan motivasi untuk belajar. Tak kira ilmu apa pun yang kita berikan, anda boleh ambil itu sebagai pengetahuan. Okey, Fika, cikgu lihat sangat bermotivasi, berminat, mencuba, tidak putus asa. Ya. Okey, dan sangat positif. Terima kasih cikgu. Sama. Baiklah, mungkin daripada cikgu Ida ataupun cikgu Nisa kita dapatkan sedikit kesimpulan untuk mengakhiri segmen kita pada kali ini. Okey, kesimpulan pada hari ini, kita telah pelajari apa itu batter dan dough, serta kita juga telah kenali jenis-jenis batter dan jenis-jenis dough. Dan cikgu juga bersama Fika ada menunjukkan penyediaan batter dan dough ini, demonstrasi penyediaan batter dan dough. Okey, baiklah, cikgu harap murid-murid di rumah dapat sedikit pengetahuan dan ilmu yang cikgu sampaikan ini anda boleh aplikasikan di rumah bersama keluarga tersayang. Okey, boleh cuba resepi yang kita buat di hari ini di studio ini di rumah masing-masing. Ya, jom kita sama-sama cuba ya. Tanpa kita cuba, kita tak tahu sebenarnya tekstur ataupun rupa dan cara nak buat. Kita kena lakukan kesilapan baru dapat membuat yang terbaik ya cikgu. Baiklah cikgu Nisa pula, boleh tak terangkan kepada murid-murid kita yang sedang menonton di manakah mereka boleh membuat latihan untuk mata pelajaran dan juga tajuk kita pada hari ini? Okey, bagi murid-murid di rumah, di sekolah kamu boleh membuat latihan bersama cikgu kamu, tetapi mesti mendapat kebenaran dan bersama-sama dengan guru di bengkel masakan. Tak boleh pergi buat sorang-sorang ya. Okey, kalau di rumah kamu mesti pastikan keselamatan bersama dengan ibu bapa untuk membuat latihan masakan ini. Okey? Ya. Jangan buat sendiri. Saya setuju cikgu, dan cikgu juga sebutkan kepada saya juga tadi kita boleh mengakses portal Delima juga. Baiklah, terima kasih cikgu Ida dan juga Nisa kerana mengajar kita pada hari ini. Seronok sangat kelas pada hari ini, dan juga tidak lupa kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Bukhari. Sehingga kita berjumpa lagi ya rakan-rakan dan murid-murid semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Bye.